Jangan beria. Dah tahu dunia ni sementara, jangan beria dengan dunia. Jangan beria dengan dunia. Sebab akhirnya kita akan menyesal. Itu sebab Imam Al-Ghazali menggambarkan, kalau kita turun di dunia ni macam kita naik kapal, berhenti sekejap kat satu pulau. Kapten kapal dah beritahu, ketua kapal ni beritahu, nakhoda beritahu, kita berhenti sekejap kat pulau ni. Jadi berturun, kumpullah, bawalah naik, bawa bekalan yang sebanyak-banyaknya. Jangan terleka. Dia dah pesan, jangan terleka. Sebab dekat situ ada manusia yang cantik-cantik. Lelakinya handsome, perempuannya lawa. Makanan pun banyak. Tapi kumpulkan untuk jadi bekalan. Bukannya diambil, dilayan, sampaikan kita leka. Jangan, dia kata. Sebab kita berhenti ni sementara je. Maka ada 3 golongan yang turun ke pulau tu. Golongan yang pertama, dia nampak perempuan, ui, lawa lah perempuan ni. Bantai dia bercinta dengan kawan tu, berio dia, kan? Tak tentu arah hidup kan? Jadi berio dia melayan lah, asyik masyuk dengan cinta dunia tu. Kemudian begitu kat nampak lawa betul lelaki ni, dan dah lah payah nak cari lelaki handsome macam ni dah hidup dan. Lepas tu yang seorang tu pula nampak buah-buahan, makanan-makanan, ui, makan semakan-makan kan. Yang seorang tu satu grup lagi pula, dia beria-ria, dia mengumpul, dia tak kisah lawa tak lawa. Nampak perempuan pun dia kata, kalau kamu ni dengar cakap aku nak bawa kau jadi bekalan. Dia bawa perempuan tu nak bawa bekalan ke akhirat, bukannya dilayan ke pulau tu. Kerana aku nak cari bekalan ni, perempuan pun sambung ikut cari bekalan untuk dia. Macam itulah. Jadi golongan yang pertama, dia leka dengan dunia, dia leka dengan makanan, dia leka dengan kecantikan. Tiba-tiba bunyi semboyan kapal, nak jalan lah, baru dia sedar dia apa bekalan pun tak ada lagi. Yang satu lu kelak tengah melayan-layan, dia teringat, kita duduk sini sementara je tadi, kapten kapal dah pesan. Last minute. Tu yang baru sampai surau tu. Baru sampai surau. Dia baru perasan. Lah, dah turun dah kan. Paling tidak tu ada untung sikit gitu. Ada satu golongan lagi, memang daripada awal dia dah tak peduli, dia kutip je sebanyak-banyak. Macam tu juga kita kat dunia ni. Macam kita lah naik kenderaan, kita nampak R&R kan, hentian rehat dan rawat. Lawa tempat R&R sekarang. Jangan main-main. Dah kat Tampin pun ada, jangan main. Ada Taman Awam tu kan, ramai agak yang berhenti situ kan. Tapi tak ada yang berhenti, lawa tempat ni, dia ingat nak balik rumah lah sini, tak ada. Kalau R&R tu walau cantik macam mana, orang berhenti, buang air, minum, jalan. Kebanyakan dia macam tu. Tak ada pun yang berhasrat nak menetap kat sana, sebab dia kata dia tahu persinggahan sementara. Kawan-kawan kita lah yang daripada Bangladesh tu lah kan, yang datang pergi kedai makan, dia ambil nasi, membukit nasi kan, kari, lepas tu dia bawa bawang, balun, kontang, sekotol bogol-golek kontang, makan. Ada ayam, ada ikan semilang, tak ada dia dulik dah. Makan, rup air kosong. Air kosong, bukan air desa ni dah. Air masak, cerek tu. Minum, habis licin makan ni. Konyang, dia pun pergi konyo. Kenapa? Sebab kalau tengok baju dia pula macam mana? Baju Allah, baju merah, seluar kuning, kasut hijau, tak ada kira. Melintih pakan Tampin, pegang tangan sama jantan jenaknya, tak ada dikira dah. Lantaklah kau nak cakap apa. Dia tak peduli. Sebab apa? Dia tahu Malaysia ni bukan tempat tinggal dia. Duit dia dapat tu, tak ada dia beli baju lelawar, tak ada. Semua hantar balik kampung dia Bangladesh. Sebab dia sedar Malaysia ni bukan tempat tinggal dia. Lepas 6-7 tahun dah ponek kojo, dah cukup lah dia rasa kan, 10 tahun dah kojo, mau balik dia tu. Balik sampai ke rumah, sampai ke kampung halaman ni, rumah dah besar, kereta besar, dengan bini-bini besar kan. Dah dia kirim-kirim duit, dia bini makan ya kan, konyang. Alhamdulillah. Macam tu lah maksud, macam tu kat kita. Kita beria kat dunia untuk kita tinggalkan. Untuk apa? Kita beria untuk benda yang kita akan tinggalkan. Betul tak? Contohlah penceramah dan sampai masa kan tinggal tak ada, tak selama jadi penceramah. Sekarang Samsul Debat 2-3 tahun lagi dah Samsul Dobi, Samsul Debab semua ada. Dobu semua ada. Macam-macam mana penceramah ada. Mungkin
Saya ingat ni masa kecil mari tinjau ke tingkap kek surau kampung mak saya. Nengok siapa? Allahyarham Datuk Ismail Kamus. Macam ni nak masuk pun tak dapat eh. Waduh, hai best eh. Apa ramai benar tengok dia. Jap-jap golak tengok dia. Kan? Ya, tu contoh. Jadi sampai masa dia pun meninggalkan kita. Kan? Kita pun akan meninggalkan dunia ni. Yang kekal hanyalah yang kekal tu, alam akhirat tu yang kekal untuk kita. Masa itulah baru kita sedar. Tu sebabnya jangan beria-ia. Tu ayat dia tu. Bukan kata jangan ambil dunia. Nabi pun tak ada kata buang tauhid dunia ni, tak. Tapi ambillah dunia sekadar bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Ya. Apa juga yang kita buat macam malam ni kan? Kita tengok surau ni, maintain. Kan? Kayu seni ukir lama masih lagi maintain. Kalau duduk tu, kalau kelabu mata tu ingat zaman dulu. Kan? Kalau ramai-ramai sujud marin dulu ni papan, ni dah simin dah lantai. Marin kalau sujud dia guru-guru gang seorang tu pula. Dia hampir datang kan. Ya. Kan? Zaman dah berubah tetapi itu pun sementara. Akhirnya akhirat jugalah yang kekal abadi. Tu sebab malaikat Jibril kata apa? Dia cakap pada Muhammad, pesan pada Nabi tu mana pesan kat kita? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kan? Sampai masa akan mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Nampak elok, muda lelok. Kan? Lawa macam ni lah tudung kan, balik rumah tidur dah tak wangkal lah, mati. Pokoknya malam tadi elok dah khabar dah, jangan duduk sana kat dinding surau tu, dicontoh. Janganlah beralih pula dicontoh kan, beralih lah dia. Dan dulu dah khabar dah. Orang Melayu ni kau mah buat teori-teori, jangan ambil gambar bertiga nanti tengah mati dia. Kau duduk menyerap kaki jangan jongkitkan jatuh belakang kan. Mati omak akang kata kan. Kau terantuk kepala, kau nak hantuk balik semula. Kan siap kotuk dagu ni Marin-marin kan. Apa hantuk kali kedua lagi kuat langsung mati. Macam mana kan? Dia cakap apa? Orang dulu-dulu macam-macam lah kan. Tapi bukan tu sebab ada. Bukan tu sebab ada. Kalau Allah Ta'ala kata mati, matilah kan. Jadi jangan terpedaya dengan muda, jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Pergi ke hospital tampin, pergi ke hospital sombat, pergi ke hospital dia tengok orang tu pakai oksigen tu. Kita bercakap tak esok lusuh Cik Hayat confident dia ngabarkan orang tu nak mati pun tak. Sekali dia menteh jalan depan hospital tu, tak pandang kanan dia kena langgar ke taksi tu mati. Kan? Yang tadi pakai oksigen tu elok keluar hospital, dia macam yasin tu orang tu. Nak cakap je lah. Kita goma tuan-tuan. Meletakkan macam kuasa tu kuasa kita. Sementara. Jadi yang nak kita kerja akhirat. Tapi dalam kerja akhirat tu ada tak Nabi bagi pesan kat kita? Ada Nabi pesan. Dan bila akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulan. Telanjang. Ikutlah amalan masing-masing. Masa tu tak ada dah nak pakai baju macam ni. Standby kan baju ni esok bangkit akhirat esok senang nak pakai baju ni. Tak dapat tuan-tuan. Itulah kain kapan gitu kan. Iya, tak dapat dah. Golang ngantai tak dapat. Itulah yang disebut. Hiduplah sesuka hati kamu sampai masa kamu akan mati. Sayangilah dan cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Jadi orang perempuan jangan ingat suami itu kita punya. Ingat suami pun bukan kita punya. Jangan nak memunyakan suami. Macam tu kan. Tak boleh. Kebanyakan kan dah. Abang ni macam ni. Jangan. Suami pun bukan kita punya. Isteri lawa macam mana pun bukan kita punya. Sampai masa tercokit sudu mati. Contoh, darah tinggi, kencing manis, tiba-tiba mati yo. Dalam tidur. Ada seorang hamba Allah jumpa saya. Dia kata bawa hajat anak dia nak jumpa saya di Wangsa Baju. Lepas cabar dia kata saya bawa hajat anak nak jumpa sangat. Mana anaknya? Anak saya dah meninggal, dia kata. Jadi saya datang jumpa, tak sempat anak saya jumpa. Anaknya meninggal masa bila? 2 minggu lepas. Meninggal macam mana? Meninggal dalam tidur. Ya ke? Berapa umurnya? 11 tahun.
anaknya umur 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Setiap malam tak pernah miss tengok video Samsul debat. Tapi bukan itulah sebab dia mati dah. Jangan buat-buat cerita lah ya. Kalau nak mati kau tengoklah video dia. Kau percaya mana kan dia kata kau mahu buat cerita. Jadi memang hebatlah budak tu. Mungkin adalah video-video majlis ilmu yang lain dia tengok kan. Dan yang ketiga Nabi pesan, perbuatlah suka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap yang kamu lakukan. Dan disebut kemuliaan seseorang manusia itu, kemuliaan seorang manusia adalah bangunnya pada waktu malam untuk beribadah pada Allah. Dan keperkasaan, dengar ni, keperkasaan seorang manusia itu, keperkasaan seorang mukmin kata Jibril, adalah ketidakbergantungannya kepada makhluk Allah yang lain. Nampak? Tu yang disebut, kalaulah satu dunia ini, Nabi pesan pada Imam Ibn Abbas, kalaulah satu dunia ini berkumpul sekalipun untuk memberi manfaat kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang telah Allah takdirkan untuk kamu. Dan kalau satu dunia ini bergabung untuk memberi mudarat kepada kamu, nescaya dia tidak akan dapat melakukannya melainkan apa yang Allah izinkan untuk berlaku pada kamu. Itu yang diajar oleh Nabi kita kepada kita. Itu sebabnya kalau dalam khutbah yang terakhir kan, khutbah terakhir Nabi berpesan. Nabi pesan. Sebab Nabi dah pesan kepada kita, akhirat besok akan dibalas apa perbuatan kita. Bila akhirat besok kita dibangkitkan, huru-hara, nampak isteri lagi, nampak suami lagi, nampak anak lagi, nampak tok ketua lagi, nampak Tunku Besar Tampin pun kita lagi. Hai, Kang adalah pondok dah berjanji dengan Tunku Besar Tampin macam-macam janji dengan dia ni. Janji nak minum sama lah, janji nak ni alah apalah kan. Insya-Allah, dia punya insya-Allah sampai ke lantai angguk Tapi tak jadi, jumpa lupa, tak sampai dah kan. Contohlah, janji Tok Ketua Kampung nampak lagi, pengusi surau lagi, Datuk Fadil lagi jauh lagi Tok Fadil nampak Samsul debat lagi, Samsul debat nampak Tok Fadil lagi. Dia minta tarikh dengan saya, okey nanti saya bagi. Tak bagi. Sudah mati tak sampai. Contoh subuh janji pemimpin-pemimpin tu sebab lagi banyak jawatan dia, lagi lambik dan masuk syukur. Lagi banyak. Kadang ada seorang tu 8 jawatan. Ahli lembaga pelawat hospital pun dia, pengurusi KRT pun dia, ketua kampung dia, ketua lorong dia. Apa lagi? 8 boleh cop rumah tu. Nak pakai cop yang mana dia tekan? Contohlah kan. Iya. Itu sebab jangan minta-minta, kalau dah dipilih kena anggap galas sebagai satu amanah. Tapi semua akan lagi. Nampak anak lagi. Kenapa nampak anak lagi? Ya Allah, ada tanggungjawab amanah kita kat dia, kita tak boleh. Anak nampak ayah lagi. Aku janji dulu aku patut jaga ayah aku tak lagi. Dan bila Allah Ta'ala umum, dengan ini aku umumkan, mahkamah mahsyar dibuka. Masa tu berbaris, orang depan kita berbaris ni, panjang barisan dia tu. Apa hal apa nak ni? Semua nak menuntut hak masing-masing. Dulu kan tak, dulu zaman kita pergi bayar bil kat pejabat pos, ingat tak? Pergi pejabat pos nak bayar bil api, bayar bil telefon, semua kat situ kan, beratur. Kita dah ambil nombor dah, tunggu ada seorang tu masuk, relax dia masuk dalam. Kawan tu panggil zap, tahu dia pergi kaunter tu, montang-montang tu orang kampung dia ke kaunter tu. Kita punya hangin dan daripada pagi tunggu dia boleh ni, lantaklah kau, marah. Dia ambil hak orang pun akan dituntut oleh orang. Baik, nampak je tak ada apa-apa. Minta kerja pakai kabel. Contoh, kalau memang layak tak apa, dia pakai kabel. Tak layak, bangang melantun-lantun. Nak minta sokongan tu, contohlah. Dia sokong contoh. Memanglah sebenarnya contoh yang tamat mulia Tunku Besar Tampin, dia sokong, memberi sokongan, betul, takkan tak sokong, menyokong. Tetapi orang yang menemunuga, orang yang mengambil tu, kita kena ambil ni. Tengok dia tak apalah, tutup mata lah, tak layak. Sedangkan ada lebih layak, maka orang yang ambil tu menzalimi orang lain pun akan ditanya. Itu sebab Nabi tanya, tahukah kamu siapa yang muflis akhirat nanti? Tahukah kamu siapa golongan yang muflis itu? Maka sahabat, tentulah orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, orang yang tak ada duit, tak ada harta. Maka Nabi kata bukan.
Orang yang muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa segala amal ibadahnya, sembahyang, puasanya, tetapi dalam masa yang sama dia menzalimi orang lain, dia memfitnah orang lain, dia mengutuk orang lain. Maka itulah orang yang muflis. Sebab yang beratur tadi, ya Allah dulu, dia datang, dia mengatakan, ya Allah dulu dia ni, kita ni pahala tadi borek je nah, ni pahala borek ni, ni dosa tak borek mana tau, pahala banyak, hari-hari datang suruh tampil ni, sembahyang, ya Allah sujud malakap, tak bangka-bangka, sah baik betul. Zikir main 1000, ni 9 dia tak main lah, 50, 30 tak ada lah, 1000 tau weh. Lepas tu dia pun cakap, hari dulu kat dunia dia pernah kutuk aku, dia fitnah aku, pap, ambil pahala sikit. Dulu dia zalimi aku, dia aniaya aku macam ni, yang seorang tu pula, pap, ambil pahala lagi. Dulu dia pernah cakap aku macam ni, pap, ambil lagi. Ambil lagi. Sudah habis pahala tu. Habis pahala, beratur panjang lagi ni. Ya Allah, kenapa mereka berbaris lagi depan aku ni, Allah? Kenapa mereka berbaris ke depan aku ni? Pahala aku dah habis dah. Maka Allah beritahu, disebabkan pahala kamu dah habis, dosa orang tu pula kamu tanggung. Alhamdulillah, minta jauh. Tu sebab jangan ngomong-ngomong untuk orang. Tadi saya maafkan dah orang yang cakap-cakap pasal Samsul Bad tadi. Saya maafkan dah. Tinggilah, hapolah, macam-macam cakap tadi. Dalam TV nampak tu, nampak seorang lagi tu. Tu pun saya maaf lah. Siap-siap ya. Kan? Jadi apapun tu deh keadaan dia. Jadi kemudian masa tu kita nak cari. Masa di petang di padang mahsyar semua mencari-cari. Apalah perlindungan nak cari. Kita mencari perlindungan arasy Allah. Kita nakkan rahmat Allah pada ketika itu. Yang paling besar kita nak kejar pada waktu pada mahsyar ni adalah syafaat Nabi. Kita minta perlindungan Nabi, minta bantuan Nabi. Jumpa Nabi Adam kata nafsi, tak pek tolong tu, pergilah kau kata. Jumpa Nabi Ibrahim, nafsi, sendiri maksud dia, sendiri, tak pek tolong. Jumpa dengan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku, nafsi. Tapi Nabi Musa beritahu, tak ada orang lain boleh tolong kau, Muhammad yang boleh tolong kau, Nabi gitu. Jadi masalahnya jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, jarak masa perjalanannya adalah 1000 tahun perjalanan. Dan cari ringkas cerita, kan kau cerita 1000 tahun kan sudah tak habis siapa ni kan. Sampailah berjumpa, ringkas cerita jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bantu aku ya Rasulullah. Pada ketika itulah kalau Nabi jawab, umatku kemari, bertuahlah kita. Bertuah kita. Tapi kalau Nabi kau apa? Kau siapa? Sesio lah hidup tuan-tuan. Sesio. Syafaat ni ada 3 jenis. Pertama, Nabi akan pastikan kita ni kalau dah dapatkan syafaat Nabi tu, kita dapat keringanan di padang mahsyar. 1. Kategori kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Direct, tak ada roadblock, tak ada tanya dah. Kan? Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Dah masuk dalam neraka, dah kena seksa dah. Sebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Nabi datang selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Kalau yang nombor 3 tu pun tak dapat tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Tak ada lah guna pokok hidup di dunia ni. Sikit pun tak ada. Tak ada. Ambillah. Kan macam tu, sikit pun tak ada. Takkan dia pun tak, dia semayang kepala otak lain fikir. Semayang Allahu Akbar. Tu kau bahasa tapi dah sampai elok entah. Ada tu yang risau. Dah sampai elok kan. Ataupun Allahu Akbar. Samsul debat ceramah pula malam ni kan. Lain fikir, ada orang macam tu. Ada orang semayang jumpa barang hilang. Allahu Akbar, latih meja pun. Betul ingat kunci kat mana. Yang seorang tu jahit tadi lupa lah jahit topi tu. Mesin jahit ingat kan. Bayang tak ada orang tu. Tu sebab nak semayang ni kena cari khusyuk tu. Khusyuk ni bukanlah makna tak sadar diri tu. Khusyuk ni maknanya penumpuan kita kepada Allah dan Rasul tu lebih tinggi daripada mana lain. Macam kita tengok Hindustan lah. Hindustan tengok cerita Hindi, cerita lama,
Bashar to nahin. Tengok Rishi Kapoor dengan Dimple Kapadia, kan? Cerita lama lah. Sebab ramai orang lama kan sebut Shah Rukh Khan tak teruk kan, Rishi Kapoor. Ada cerita tu Rishi Kapoor dengan Dimple Kapadia tu. Dia bercinta betul dalam set tu. Lepas tu baru tahu dia adik-beradik. Tahu tak cerita tu? Tu carilah sendiri. Tapi nak explain tu. Lain lah tajuk malam ni. Kan? Tengok macam ni. Bila dia tengok tu, sebab dia dah lama tak tengok, sekali tengok tuan-tuan nganggur tu, teringat zaman tengok wayang panggung lama Tampin kan, yang bila bangun gedagang kursi tu, gelagang kursi tu kan. Contoh yang 70 sen Jenia tengok. Yang tiket 7 sen tu kan, yang mahal belakang dia. Kan, iyalah makin kan macam tu. Lepas tu tengok macam kita depan TV, kita tengok wayang tu, kita tengok cerita tu depan TV tu, beria tengok cucu lalu Jania tangan tu, mata tak berbahas tu. Itu khusyuk. Nampak tak? Tapi lah tu khusyuk lah tu. Tu maksud fokus dia pada Allah dan Rasul tu lebih daripada mana lain. Macam tu lah. Dan bila kita tengok keadaan macam tu, Nabi pesan kat kita. Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Dan seandainya kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Dalam khutbah terakhir Nabi beritahu apa? Ada beberapa perkara Nabi beritahu. Nabi kata antaranya, Nabi kata, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang ingin aku sampaikan ini, kan? Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap kan, bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap muslim sebagai amanah suci. Nabi dekat mana? Kalau kita pergi dekat kita pergi Jabal Rahmah atau dekat atas tu kan, dekat antara itulah Bukit dekat Bukit Uranah ni, dekat situlah Nabi baca khutbah ke depan semua. Dan Nabi sampaikan pesanan. Dan apa yang kita tengok sebenarnya, yang pertamanya yang Nabi kata, aku tak tahu aku dapat lagi bertemu kamu lagi selepas ini, memang benar. Itulah khutbah yang terakhir. Ada pandangan menyatakan 3 bulan selepas itu Nabi wafat. Ada pandangan kata 3 tahun. Antara 3 bulan ke 3 tahun Nabi wafat. Selepas tu Nabi makna nak beritahu kat semua, Nabi melalui proses sama macam kita. Nabi pun uzur sampai masa Nabi nazak dan Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Ada orang rezeki dia kan, tengah tidur Allah ambil nyawa dia. Dia mungkin tak rasa, mungkin ada orang mungkin sakit dan sebagainya. Contohnya ada orang diuji dengan penyakit kanser. Penyakit kanser. Ada kanser macam-macam lah sekarang ni. Kanser ni penyakit yang paling jahat sekali. Jahat sebab apa? Kebanyakan orang tahu bila dah teruk. Kan? Bila dah teruk. Kan? Daripada perokok, ramai betul. Kan? Saya tengok bila cakap dah ramai menyonggi dah kan. Tak tahu. Kan tak apalah. Kan? Tapi nak beritahu je. Tetapi anak murid debat saya di Universiti Sains Islam Malaysia, ada ramai anak murid debat saya kat sana. Budak yang baik-baik ni dekat USIM ni. Dia orang buat kajian, lebih 90% mereka yang meninggal dunia akibat kanser, dia akan meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok balik saudara mara kita, adik-beradik, mak ayah ke siapa yang meninggal sebab kanser. Betul tak? Dia akan meninggal pada bulan Rejab, Syakban, Ramadan atau Isnin, Khamis, Jumaat. Betul ke tidak? Kebanyakan. Itu memang anak murid saya buat kajian. Betul. Ya Allah, orang tengok betul lah. Tengok dia meninggal pada ni, meninggal pada ni. Macam-macam lah, adalah kelebihan-kelebihannya. Kan, yang diperdebatkan oleh orang tak kisahlah, tetapi banyak kelebihannya. Tapi mana tak baiknya dia meninggal sebab kanser. Dia dah tahu dia tak ada harapan. Soalan bocor. Dah tak ada harapan. Itu makna apa? Tak ada harapan. Kalau tengok drama Melayu lah, mengeleng, tak cakap dah. Faham dah tu. Makna apa? Okey, nak mati tu. Kan? Dah tak ada harapan. Kita doa je lah. Bawa lah dia balik ke rumah. Ayat-ayat kan? Ayat-ayat mana? Dia dah tahu dia dah nak pergi.
Saya anggarkan paling lama lah, doktor cakap saya anggarkan paling lama pun sebulan dulu. Dalam tempoh sebulan tu, apa dia buat? Dia keluarkan, suruh adik ni angkat bank, kau keluarkan, habis semua duit angkat tu kau keluarkan. Berapa? 50,000. 10,000, 10,000, 20,000 mak dengan abah ambil esok, bawa lah pergi umrah. Kemudian lagi 10,000 bagi ke Alung. Alung itu dia sibuk, dia nak pakai. Dia nak pakai, nak berniaga. Lepas tu ada balance lagi 10, 20,000 tu. 90,000 pecahkan 1,000 bagi dekat wakaf masjid yang nak wakaf tu bagi. Lepas tu balance lagi 1,000 tolong top up handphone. Kenapa tak? Top up handphone, dia telefon seorang-seorang, dia minta maaf, dia mungkin nak pergi tak lama lagi. Bukankah itu kematian yang dicemburui? Dia bersedia dengan kematian dia. Kita yang perasannya lama lah ni, lambek lagi kita kan. Siap tak nafas, boleh lah ni dia kata, belum tahu dah kan. Macam tu lah. Jadi dalam keadaan itu, maknanya tu Nabi pesan orang yang paling cerdik adalah orang yang tahu dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Itulah orang paling cerdik. Dan begitu juga Nabi pesan, peliharalah jiwa, harta dan maruah umat Islam sebagaimana kita memelihara. Kalau kita buat baik ni dengan orang, orang pun buat baiklah dengan kita. Jangan ingat kita je, tetapi harta dan amanah umat Islam yang lain itu adalah merupakan satu amanah yang suci. Maknanya contohlah, macam tadilah kita tahu Datuk DCP, ketua polis kita ada kan. Dia pegang amanah tu jaga orang ramai, bukan jaga diri dia. Itu pun amanah yang suci. Itu kena jaga. Jadi ketua kampung, kena jaga. Jadi ketua keluarga, kena jaga amanah yang suci. Ni jaga ni, jiran-jiran kita, amanah yang suci kena jaga. Hal yang bukan hak kita, jangan kita ambil. Orang kampung dulu-dulu kan kau mau tanah kan, kita tanah lot taklah besar warna, jadi nak buat pecah sempadan, nak buat ni apa semua tak boleh sebab kocik warna. Jadilah dia panggil tu, orang dulu istilah lot lidi. Dia buatlah batu sempadan sesuka dia ni, macam ni. Dia tukang ukur tu dah buat dah, ukur. Ukur elok kan, sama rata dah tu habis adil dah tu. Tengah malam diupah orang alih batu sempadan tu, biar tanah dia besar sikit pada orang. Besar apa? 2-3 langkah ya, lebar sikit daripada orang, tetapi tak berbaloi sebab mengambil hak orang yang bukan hak gitu. Tu cerita. Tu belum cerita lagi, kadang-kadang ada yang suami isteri ni, salah seorang meninggal, isteri meninggal, tapi dia dah tinggalkan sejumlah harta. Bahagian tu dia dah wasiatkan dah, bahagian ni untuk isteri dia, untuk suami dia, ni untuk dia, untuk dan untuk anak-anak dia. Ini ramai kadang-kadang seorang ayah yang sebagai pemegang amanah, dia lupa bahagian anak dia buat macam hak dia. Padahal dia belanja habis, tinggalkan sikit dia untuk anak tu. Anak tu dah besar, tanya, bahagian saya tu mana? Tu lah tinggal, dulu membesarkan kau. Tapi sebenarnya ada yang ambil yang bukan hak dia. Itu sebab kena hati-hati, bukan senang. Nak pula jadi bendahari surau. Time tak ada duit senang. Time banyak duit lah, banyak cekadak kan, semua. Masa itulah contoh malamnya. Masa itulah dia tanya, duit banyak, aircon takkan tak ada. Dia tanya macam tu kan. Wah, dah tak bontang dah, tingkap buka lebar-lebar tak ya kan, kipis nah. Banyak kipis pada orang kadang-kadang hari besok kan, contohlah kan. Tapi orang pertikaikan, tapi kita pastikan kita jaga amanah tu. Duit tu hak tu untuk semua.